Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Siti Nosara binti Sazali dari SMK Syekh Abdul Ghani. Tajuk PDPR kita hari ini adalah Matematik Pengguna di bahagian percukaian dan standard pembelajaran kita ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan cukai. Jadi cukai dia adalah melibatkan pengiraan cukai pendapatan. Okay, so kita tengok proses pengiraan cukai pendapatan. Yang pertama adalah hitung pendapatan bercukai. Untuk menghitung pendapatan bercukai, murid-murid perlu tahu untuk mengira apakah pendapatan tahunan, apakah pengecualian cukai dan apakah pelepasan cukai. Okey, kemudian proses yang kedua adalah menghitung cukai pendapatan. Seterusnya kita mengkaji ataupun kita menilai rebat cukai yang ada. Dan proses terakhir adalah menentukan cukai pendapatan yang perlu dibayar berdasarkan jadual kadar cukai. Berikut adalah cara untuk menentukan pendapatan bercukai. Okey, berdasarkan persamaan ini, jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, kita tengok bagi pendapatan tahunan adalah merujuk kepada semua ataupun segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya, dan yang mana sumber pendapatan ini tidak semua yang akan dikenakan cukai. Okey, kemudian kita tengok pengecualian cukai iaitu merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma sumbangan kerajaan ataupun pelbagai organisasi ianya tertakluk kepada had tertentu dan tujuan pengecualian cukai tersebut adalah untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat yang penyayang. Okey, seterusnya kita tengok apa pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai ni merujuk kepada perkara ataupun perbelanjaan bagi kepentingan persendirian ataupun ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, jenis pelepasan cukai adalah bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okay, jadi murid-murid ingat kalau pengecualian cukai melibatkan apa-apa sahaja bentuk hadiah, derma ataupun sumbangan kepada pelbagai organisasi ataupun kepada kerajaan. Okay, apa-apa sahajalah yang perbelanjaan melibatkan peribadi dalam bentuk hadiah, derma dan sumbangan. Okay, kemudian kalau pelepasan cukai pula adalah perbelanjaan untuk kepentingan sendiri ataupun ahli keluarga yang lain. Okay, so untuk mengira cukai pendapatan, kita perlu rujuk kepada jadual kadar cukai. Jadual kadar cukai boleh rujuk dalam buku teks iaitu muka surat 105. Dan jadual kadar cukai ni boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Okay, next kita tengok apa dia rebat cukai. Apa tujuan rebat cukai? Ini adalah untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. So kita ada dua jenis rebat cukai iaitu rebat yang pertama iaitu jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam. Dan yang kedua adalah rebat cukai RM400 diberikan kepada pembayar cukai yang mana pendapatan bercukainya adalah kurang ataupun tidak melebihi RM35,000 iaitu tertakluk kepada perubahan semasa. Maksudnya jika pendapatan bercukai individu tersebut kurang daripada RM35,000, so dia layak rebat cukai bernilai RM400. Kita tengok contoh yang pertama, buku teks muka surat 106. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Maksudnya ini bukan pendapatan bercukai. So kamu kena kira dulu pendapatan bercukai baru kita boleh tentukan seterusnya. Okay, pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan sebanyak RM2,000. Okay, derma adalah satu bentuk pengecualian cukai. Kemudian pelepasan yang diberi ialah RM22,500 hitung pendapatan bercukai. So kita akan gunakan rumus persamaan yang berikut untuk menentukan pendapatan bercukai. Maka pendapatan bercukai bagi Encik Khairul adalah bersamaan dengan pendapatan tahunan. Okay, pendapatan tahunan dari segi pendapatan tahunan yang didapat adalah
RM125,300. Yang ini adalah termasuk allowance. Jadi kita tolakkan dengan allowance yang dikecualikan cukai iaitu 12,340. Okey, ini adalah pendapatan tahunan. Okey, kita tolak dengan pengecualian cukai. Okay, saya buat langkungan. Pengecualian cukai adalah bentuk derma tadi iaitu RM2,000. Dan last kali kita tolak pelepasan cukai iaitu RM22,500. RM22,500. Maka kita akan dapat pendapatan bercukai bagi Encik Khairul adalah bersamaan dengan RM88,460. Tengok contoh yang kedua. Buku teks muka surat 106, Ashraf mempunyai pendapatan bercukai. Sudah mention kat sini pendapatan bercukai nilainya RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okay, bila ada zakat di sini, maksudnya dia ada rebat cukai. Okey, kita take note kat sini. Ini merupakan satu rebat cukai. Kita nak tentukan cukai pendapatan. So, untuk menentukan cukai pendapatan, kita kena lihat jadual kadar cukai. Okey, berdasarkan pendapatan cukai Ashraf, RM47,531 adalah berada dalam range kadar yang ini, RM35,000 ke RM50,000. Okey, so kita kira cukai bagi RM35,000 yang pertama. Okey, berdasarkan jadual kadar cukai, cukai bagi RM35,000 yang pertama adalah bersamaan dengan RM600. RM600. Kemudian kita tentukan cukai bagi baki seterusnya. Okay, macam mana nak dapat baki seterusnya? Okay, jumlah pendapatan bercukai adalah RM47,000. So, RM47,531 kita tolakkan dengan cukai yang pertama tadi, RM35,000. Okay, baki yang ini kita akan ambil 8% saja. So, kita darab dengan 8. So, baki 47,531 tolak dengan 35,000, kita akan dapat RM12,531 darab dengan 8%, maka kita akan dapat cukai baki seterusnya adalah bernilai RM1,002.48. Okey, di sini kita ada rebat cukai bernilai 280. Oleh sebab itu, cukai pendapatan bagi Ashraf ialah bersamaan dengan RM600, cukai yang pertama tadi, kita tambah dengan cukai baki seterusnya RM1,248 dan kita tolak dengan rebat cukai RM280. So, kita akan dapat jumlah cukai pendapatan ialah bersamaan dengan RM1,322.48. Okay, so kita ingat balik yang tadi, rebat cukai adalah tujuannya untuk kita kurangkan cukai pendapatan. So, kita kena tolak dengan rebat cukai iaitu bayaran zakat RM280. Okey, contoh yang ketiga. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan. So, mendermakan RM300 adalah merupakan pengecualian. Okay, so saya keluarkan maklumat. Okey, so jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai. So, kita ada 4 pelepasan cukai berdasarkan jadual. Okey, individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM5,800, insurans perubatan RM1,700, insurans pengajian sendiri RM4,000 dan di sini ada had dia lah. Kita
perlu kira berdasarkan had. So, tak perlu ambil melebihi had. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Untuk menentukan pendapatan bercukai, masih lagi menggunakan persamaan yang berikut. Okay, jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Berdasarkan soalan, kita ada pengecualian cukai bernilai RM300 dan kita ada pelepasan cukai yang berikut. Maka, pendapatan bercukai bagi Encik Chen adalah bersamaan dengan pendapatan tahunan iaitu bernilai RM52,770. Kita tolakkan dengan pengecualian cukai iaitu RM300 dan kita tolak dengan semua pelepasan cukai iaitu bernilai RM9,000. Untuk individu RM5,800 bagi insurans hayat dan KWSP. Kemudian kita ada RM1,700 bagi insurans perubatan. Dan last sekali kita ada RM4,000 bagi yuran pengajian sendiri. Okey, so kita tolakkan semua pelepasan, maka kita akan dapat pendapatan bercukai bagi Encik Chen adalah bersamaan dengan RM31,970. Okey, apabila kita lihat pendapatan bercukai Encik Chen ini kurang daripada RM35,000. So, apabila pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, maka layak untuk terima rebat cukai bernilai RM400. Okay, so kita nak kira cukai pendapatan nanti kita akan tolakkan dengan rebat cukai RM400. Okay, seterusnya nak kira pendapatan bercukai. Okay, daripada pendapatan bercukai tadi kita ada RM31,970. Okay, maka dia ada dalam range yang ini. So, saya keluarkan daripada jadual kadar cukai. So, kita akan ambil cukai bagi RM20,000 yang pertama. Okay, berdasarkan jadual, didapati untuk RM20,000 yang pertama, nilai dia adalah RM150. Okay, cukai bagi baki berikutnya. Bersamaan dengan jumlah pendapatan bercukai tadi iaitu RM31,970. Kita tolak dengan RM20,000 dan kita darabkan dengan baki seterusnya kita ambil 3% sahaja, maka kita akan dapat cukai bagi baki berikutnya adalah bersamaan dengan RM359.10. Okey, jadi cukai pendapatan adalah bersamaan dengan RM150 bertambah dengan RM359.10 dan jangan lupa tolak dengan rebat cukai iaitu RM400. Kenapa dapat rebat cukai RM400? Sebab jumlah pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Maka kita akan dapat cukai pendapatan bagi Encik Chen adalah bernilai RM109.10. Okay. So, ini adalah latihan bagi tajuk berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan. Okey, soalan pertama dan soalan kedua. Okey, murid-murid boleh cuba untuk menjawab. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kesimpulan hari ini. Pengiraan cukai pendapatan perlulah mengenal pasti nilai pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Seterusnya, hitung pendapatan bercukai. Dan yang ketiga, kenal pasti nilai rebat cukai yang berkaitan. Last sekali, barulah kamu hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar berdasarkan jadual kadar cukai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.